Maka macam kita sebut tadi, Khawarij, ciri utama mereka antaranya selain daripada mengkafirkan orang, mereka juga mentajisimkan Allah. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang suka mengikut nas-nas mutasyabihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah terangkan pada Sayyidina Aisyah dalam hadis Sahih Muslim. Idza ra'aitumu, satu riwayat, satu lagi idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum. Kata Rasulullah, orang yang suka ikut ayat mutasyabihat ni, hati-hati. Rasulullah kata pada Sayyidina Aisyah ni wanita paling alim di kalangan umat Rasulullah. Itu pun kata Rasulullah, fahdharuhum, hati-hati dengan golongan ni. Bahkan mereka membuat putar belit zaman sekarang. Mereka kata, oh, nas-nas yang mereka pegang tu bukanlah nas mutasyabihat tapi nas muhkamat. Tak, kalau nas muhkamat orang tak akan berbeza pandangan sebab maknanya jelas. Jadi kat sini kita, sebelum saya buat bukti pada contoh mereka berpegang dengan akidah tajsim, maka di sini kita tunjuk beza antara pendekatan ahli sunnah wal jamaah dan golongan mujassimah dan musyabihah. Ahli sunnah wal jamaah membina tauhid berdasarkan nas-nas muhkamat. Maknanya nas-nas yang jelas maknanya hanya ada satu makna. Sedangkan golongan mujassimah pakai nas mutasyabihat. Tetapi macam kita katalah, dia orang cuba main pusing-pusing. Kononnya nas mereka tu nas mutasyabihat. Nas muhkamat. Tak, kamu pegang istawa. Istawa ada belasan makna. Bahkan kalau nas yad dalam bahasa Arab ada 25 makna mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani. Mana boleh mungkin kita kata dia muhkamat? Kalau muhkamat, lafaz dengan makna hanya satu. Lafaz satu, makna satu. So dalalah tu lafaz alal makna, dilalah lafaz alal makna tu dipanggil dilalah yaqiniyah. Sebab lafaz satu, makna satu. Kita kena faham bahasa Arab ni ada lafaz nak rujuk pada makna. Ada kalanya satu lafaz merujuk kepada banyak makna. Kalau lafaz satu, makna satu dalam bahasa Arab, itu namanya dilalah yaqiniyah. Kalau makna banyak, lafaz satu tapi makna banyak, maka kita katakan dalalah lafaz ala ma'aniha adalah dalalah dhanniyah. Wal dhannu la yu'khadhu fil aqidah, dan perkara yang hanya mencapai tahap zanni tak dijadikan asas dalam akidah. Walaupun hadis ahad tu dhanniyatu thubut, tetapi kita ambil dalam akidah. Cuma mereka yang menafikan perkara yang sabit dengan hadis ahad tak jatuh kufur. Tapi fasik berat. Tapi kalau yang perkara yang sabit dengan nas mutawatir, siapa yang nafikan jatuh kufur. Jadi masalah hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam mengisbatkan akidah sama, kita pakai sama. Kalau hadis ahad tu sahih. Tetapi dalam menafikan, siapa yang menafikan mutawatir, kufur. Siapa yang menafikan hadis ahad, fasik. Jadi Wahabi dia buat temberang dia kata kononnya kita tak mengambil hadis ahad dalam akidah. Tak, kita mengambil hadis ahad yang sahih dalam akidah, kita jelas ambil. Tetapi penafiannya tak membawa kepada kufur. Sebab dia dhanniyatul thubut. Ni jelas. Orang Surin belajar kan? Baik. Kemudian kenapa makna nas muhkamat itu nas yang kita jadikan asas? Kerana nasnya kita ada 4 ciri nas yang kita ambil. Muhkamat, qat'iyyat, mujma' alaih, ummahat. Tu. Pegang ni. Bila kita nak meletakkan usul akidah, kita ambil nas yang kita kata muhkamat, jelas maknanya, qat'iyyat, subut dan dilalah. Kemudian kita akan ambil mujma' alaiha yang disepakati semua. Dan kemudian yang keempat, ummahat, nas-nas yang pokok-pokok. Yang utama. Kemudian mutasyabihat, nas paling kabur. Jadi bila nas muhkamat tak boleh nak pusing-pusing, jelas, pentafsirannya jelas. Tapi bila nas mutasyabihat boleh goreng-goreng. Saya tak bawa lah kalam Ibn Katsir. Ada ramai ulama sebut, kenapa orang penyakit hati ada dalam dirinya ada penyakit zair, sukakan nas mutasyabihat, sebab dia boleh goreng, dia boleh pusing, maknanya tu ikut sesuaian dia.
Sebab tu nak faham mutasyabihat ni, insyaAllah saya sedang sediakan kitab juga tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berinteraksi, beradab dan juga kita panggil manhaj, adab dan manhaj. Adab dan manhaj. Adab ada 7, manhaj ada 4. Ahli sunnah wal jamaah dengan nas mutasyabihat. Jadi ini membawa kesan kepada pemahaman tentang sifat Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah memahami Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan secara umum. Ni akidah ijmali. Orang Wahabi dia kadang tak faham ijmali tafsili ni, tapi kemudian hanya Allah yang mengetahui sifat-sifat kesempurnaan ini secara keseluruhannya. Tak ada yang mengetahui Allah sebenar-benar kenal melainkan Allah. Dan juga Allah Maha Suci daripada sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat makhluk. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada perbahasan. Kalau tuan-tuan tengok dalam sifat 20 tu, dia ada pertama kewujudan Allah, kemudian dia ada kesucian Allah, dan dia ada kesempurnaan Allah. Sifat nafsiyah kewujudan Allah, sifat salbiyah kesucian Allah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah sifat kesempurnaan Allah. Golongan Wahabi, mereka bermasalah dan sangat bermasalah pada sifat kesucian Allah. Akidah tanzih mereka sangat bermasalah. Bahkan mereka menganggap tanzih tu ta'til. Bila kita menyucikan Allah tu, kita menafikan sifat. Kita menafikan makna yang tak layak, bukan menafikan makna bagi nas tersebut. Kita menafikan makna yang tak layak yang mungkin disalah sangka daripada nas tersebut. Jadi Wahabi ataupun golongan Mujassimah dan Musyabbihah ni, bila dia berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihat, dikumpul-kumpul satu tempat, dihimpun-himpun, apa yang akan berlaku? Tuhan akan kelihatan seperti manusia, tapi mereka taklah kata Tuhan tu manusia, tapi dalam akidah mereka Tuhan mempunyai rupa, dan dalam sebahagian buku-buku mereka meletakkan Tuhan mencipta manusia atas rupa Tuhan. Cuma rupa Tuhan kita tak tahu. Ada kaifiat ni tak tahu. Waliyahzubillah, ini juga kita ahli sunnah wal jamaah jelas Allah Maha Suci daripada kaifiyah, Maha Suci daripada kamiyah. Dua-dua. Allah Maha Suci daripada kaifiyah. Kaifiyah ni macam sifat-sifat panjang, pendek, sejuk, bersambung, bersaiz dan sebagainya. Ataupun daripada kamiyah yang mempunyai berat dan sebagainya, ukuran dan sebagainya. Waliyahzubillah. Jadi Allah Maha Suci daripada kamiyah wal kaifiyah. Sebab kamiyah dan kaifiyah ini adalah sifat jisim. Dan mereka tak menafikan Allah itu boleh mempunyai persamaan separa atau sebahagian, yang dipanggil sebagai tashbihun naqis. Kita akan tengok contoh nanti. Jadi ini secara ijmali, dan secara tafsili sifat Tuhan di sisi ahli sunnah wal jamaah juga berbeza dengan Wahabi, dengan golongan Mujassimah. Apa dia? Tengok. Kalau kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, sifat pertama sifat wujud. Tapi kalau tuan-tuan belajar dengan Wahabi, sifat pertama sifat bersemayam. Itulah sifat bagi mereka. Siapa tak beriman Tuhan bersemayam atas arasy ni, kafir, boleh kena hukum bunuh. Kemudian dia panggil bangkai dia boleh buang kat tong sampah. Seolah-olah tuan-tuan kalau tak beriman dengan Allah tu bersemayam, berada, bertempat di atas arasy tu, seolah-olah tuan kata Allah tak wujud. Kafir, memang kafir. Itu boleh tengok dalam kitab-kitab dia. Sebab tu mereka sangat anti orang yang tidak menerima konsep Tuhan itu berada atas arasy. Sebab itu sifat pertama dalam akidah mereka. Kita sifat wujud, mereka sifat itu. Jadi apa yang berlaku ialah secara tafsili kita ada wujud, baqa', qidam, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsi wa hadaniyat dan seterusnya. Kita tahu, kita belajar sifat 20. Kemudian Wahabi ataupun Musyabbihah secara tafsili bersemayam, Tuhan duduk di atas arasy, meletak di langit, turun naik, mempunyai arah, mempunyai had dan batasan, muka, anggota, dua tangan, ada yang kata 3 tangan, 2 tangan kanan, 1 tangan kiri, 2 kaki, betis, limbung, ketawa, berpindah, bergerak. Akhirnya apa? Kitab-kitab mereka berbeza dalam membentangkan sifat-sifat ini. Memang saya buat kajian pun. Di kalangan mereka pun memang tak dapat nak menentukan jumlah tertentu. Dan berbeza-beza. Ada yang takwil kat sini, ada yang tak takwil kat sini. Macam-macam lah. Macam Ibn Utsaimin bila kata
barang siapa yang menyakiti Allah, bagi dia Allah tu boleh disakiti dengan selayaknya. Sebahagian golongan Wahabi kata tak, itu ayat tu bukan maksudnya Allah boleh disakiti. Waliyahzubillah. Kita memang jelas maha suci Allah daripada boleh disakiti. Kemudian tidak ada kadar minimum yang disepakati dan jelas. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya golongan Wahabi, berapa sifat Allah yang wajib diketahui? Tak tahu, mereka tak tahu. Mereka tak ada bilangan tafsili. Bahkan mereka pun tak faham ijmali tafsili. Jadi bila ditanya apakah kadar minimum yang wajib diketahui untuk mengenal Allah, dia orang pun tak dapat nak sebut. Sebab dia orang berbeza-beza sama-sama dia orang. Tetapi akhirnya Tuhan itu sifatnya kelihatan seperti kemanusiaan, tetapi mereka taklah kata manusia. Waliyazubillah. Membingungkan. Dan lebih teruk lagi apabila mereka mengkafirkan siapa yang tak berpegang dengan akidah tajsim mereka ni. Ini mereka panggil tauhid asma wa sifat. Tak pegang hak ni, kafir. Oh, dah keluar bahasa utara. Saya orang Terengganu. Tapi kahwin orang Penang lah. Itu yang keluar bahasa utara. Baik. Jadi berat. Dah lah bawa akidah sesat. Tajsim. Lepas tu bila kita tak ikut akidah dia, dia kata kita pula tak bertauhid asma wa sifat. Minta maaf lah. Saya memang tegas bab ni. Kita memang bab akidah terpaksa tegas. Baik, seterusnya. Ni akhirnya bila saya buat kajian, maka kita dapati bahawa kita boleh simpulkan orang-orang yang mengajar 6 sifat ini pada Tuhan, insya-Allah memang mujassimah. Cuma ada yang melampau, ada yang man-man macam tu lah. Ada saya baca satu buku, agak lucu lah. Ada orang ni lah, saya tak nak sebut lah nama dia. Tapi masyhur lah. Dia cuba menggabungkan tauhid sifat 20 dengan sifat Wahabi. Sifat dengan manhaj tauhid asma wa sifat Wahabi. Apa dia buat? Dia kata sifat Tuhan yang pertama tu 20 sifat, lepas tu ditambah 7 sifat. Ditambah 7 sifat mengikut kaedah Wahabi. Jadi seolah-olah Tuhan tu ada 27 sifat. 20 sifat adalah mengikut pengajian sifat 20, 7 sifat lagi mengikut jalan Wahabi. Sebab tu dia kata Wahabi tu ahli sunnah. Dia gabungkan seolah-olah sifat-sifat itu, mutasyabihat itu sebagai sifat Tuhan. Waliyazubillah dengan makna zahir. Ni contoh orang yang terkeliru, dan saya sedihlah juga. Sebab orang yang diikuti kan, orang yang banyak pengikut. Tapi makna itulah. Kita berakidah, kita pegang yang muktabar. Jadi kalau sesiapa sahaja yang mengajar Tuhan itu bertempat, beranggota, bersaiz, berpihak ataupun mempunyai arah, ataupun bergerak dan berpindah-pindah dan bersuara dan berhuruf, tuan-tuan, insya-Allah, wahai adik-adik, kalau ada je orang mengajar macam ni, jelas lah. Tak kira lah orang Terengganu ke tak Terengganu, orang Arab ke orang Melayu, kalau ngajar macam ni, insya-Allah lah. Wahabi lah tu. Mujassimah. Tentang perbahasan mujassimah kita boleh detailkan pada masa akan datang jika perlu. Baik. Ini yang saya kata buku yang saya miliki itu tadi. Sebenarnya terlalu banyak dalil mereka ni membawa akidah tajsim dan tashbih. Terlalu banyak. Bagi saya macam nak kata apa, maklum bidarurah ke apa. Bukan. Maknanya seolah-olah akidah mereka ni, siapa yang mengkaji faham sangatlah akidah mereka ni. Cuma mereka ni pandai. Sebelum dapat kuasa, berlapik-lapik. Dah dapat kuasa, tuan-tuan tengoklah. Berapa banyak buku-buku terbitan luar Indonesia dah. Tuhan itu berada di langit. Tuhan itu bersemayam atas arasy. Budak-budak kecil lagi dah diajar dah. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Baik. Ni antara kitab yang dinisbahkan kepada kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menisbahkan apa kita panggil antara kitab-kitab yang mereka jadikan rujukan utama dalam akidah-akidah mereka. Seperti Tuhan itu apa kita panggil duduk, wahal yakunul istiwa illa bil julus.
Jadi mereka memang mentafsirkan apa kita panggil istawa tu dengan julus, dengan jelas. Yang kata dia orang, kalau yang faham tu berlapik-lapik, bagi saya taqiyah lah, taqiyah. Sebab dalam kitab mereka jelas sebut. Dan mereka ada, kita kenal rujukan kitab mereka. Dan alhamdulillah zaman sekarang ni lagi mudah. Dulu saya mengkaji, susah juga nak dapat kitab-kitab mereka ni. Tapi sekarang ni bersifar dalam internet. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu sudut, tapi bala juga satu sudut. Baik. Tengok. Mereka menyesatkan Imam Abu Hanifah ni bukan sekarang ni. Zaman dulu lagi ni. Abu Hanifah ni kadaddin, maksudnya menipu dalam agama. Muhammad kadaddin falaisa minaddin. Siapa yang menipu dalam agama bukan daripada agama. Dia kata Abu Hanifah tidak menipu melainkan agama. Dan kemudian Imam Abu Hanifah dikatakan telah diminta taubat sebanyak 2 kali daripada kekufuran. Dan dikata Imam Abu Hanifah telah diminta taubat daripada kalam-kalam zindik berkali-kali. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan hairanlah Muhib Khawli tu. Itu versi tulen Wahabi tu. Itu versi tulen Wahabi. Yang mengkafirkan Imam Abu Hanifah tu, bahkan di kalangan golongan Wahabi ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ni Imam Abu Jifah. Dia panggil, bukan Imam Abu Jifah, dia panggil Abu Jifah. Bapa bangkai. Baik. Tengok lagi. Ni saya ada satu kitab mana. Saya tak. Tuan-tuan boleh tengok dekat Daf'un Syubahi Man Syabbah. Sebenarnya orang yang mula-mula merosakkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal namanya Muhammad bin Karam As-Sijistani, pengasas kepada mazhab Karramiyah, mazhab Mujassimah yang jelas. Dia dia berlakon sebagai anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bila sehingga dia dikira sebagai thiqah. Kemudian bila dia Imam Ahmad meninggal, dia mula membuka majlis hadis, lalu menyebarkan hadis-hadis mutasyabihat dan palsu, lalu tersebarlah fahaman Mujassimah. Dan rosaklah mazhab Imam Ahmad kerana fahaman Mujassimah. Tengok ni. Tabaqatul Hanabilah Abu Ya'la Al-Faraq. Kami belajar Abu Ya'la Al-Faraq ni memang al-faqih. Dia orang faqih dalam bidang fiqh. Tapi seperti mana kata Imam Ibn Jauzi, apabila sampai berakidah macam kanak-kanak. Imam Ibn Jauzi kan ada kata, ada karang kitab apa? Dafu Syubahit Tashbih bi akafit tanzih. Menolak golongan Hanabilah Mujassimah. Antaranya Abu Ya'la Al-Faraq Al-Hambali. Tengok. Memang mereka punya kaedah ni, wa man lam yukafir haula kulluhum fahuwa mithluhum. Okey. Dan bila dia kata wa kallamallahu Musa taklima, bila Allah berkata dengan Musa dengan kata-kata yang benar, sebenar, min fihi, dia kata daripada mulut Allah. Wa nawalahu at-taurata min yadihi ila yadihi, dan memberikannya kitab Taurat dari tangan Allah kepada tangan Nabi Musa. La haula wala. Ini lagilah Muhammad Rashid Al-Hambali ni kan. Ini memang secara terang-terangan, dan mereka menerbitkan kembali kitab mereka ni. Mereka mengata Allah itu ada had. Had ni maksudnya apa? Imam Syafi'i kata muntaha syai'. Had ni batasan. Maksud batasan tu Allah ada saiz. Tapi dia kata tak mengetahui saiz Allah melainkan Allah. Tapi dia kata Allah ada had, batasan, ada saiz. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, kalau nak tengok Wahabi yang memang terus terang dengan akidah Wahabi, tengok ceramah Wahabi Indonesia. Wahabi Malaysia ni malu-malu. Sebab kita ada undang-undang, kita ada fatwa. Dekat sana memang tak ada kuasa undang-undang tu. Apa yang berlaku ialah mereka terus terang. Tangan, muka, semua terang je. Tengok dalam perbahasan yang dalam mukadimah kitab ini, menetapkan had bagi Allah, menetapkan Allah itu julus, duduk di atas arash, dan kemudian mengisbatkan makan bagi Allah secara terang-terangan. Tengok ni, isbatul had, isbatul julus, isbatul makan.
Baik. Maaf, itu 5 dah. Tengok Ibn Taymiyah. Kalau nak tengok fahaman beliau yang ulama kata sangat mirip kepada Mujassimah tu ataupun memang Mujassimah, walaupun ada khilaf pada beliau bertaubat ke tidak dan adalah perbahasan-perbahasan yang lain. Tengok kitab ni, Bayan Talbis Jahmiyah. Memang mereka menganggap akidah kita ni, akidah Tanzih ni, memang akidah Jahmiyah. Tengok, mereka menyusun. Ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah tak bagi himpunkan ayat mutasyabihat. Kerana kalau dihimpunkan ayat mutasyabihat, maka terbentuk Allah tu macam manusia. Jadi bila dikarang ulu, istiwa, arah, muka, tangan, tinggi, nuzul, jihah makan, fauqiyah, jamb, 2 tangan, macam-macam lah, jari, Jadi bila dihimpunkan begini, maka tergambar Tuhan tu seperti manusia. Sebab itu yang antara keras ulama mengkritik Ibn Taymiyah adalah apabila dia mengatakan hadis yang Rasulullah mengatakan ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad. Aku melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang tak ada bulu. Maksudnya pemuda yang licin mukanya, belum tumbuh bulu lagi. Lahu wafrah, lahu rambut walaja. Walaja kalau kita belajar Syama'il, wa tu maknanya rambut yang sampai ke penghujung telinga. Lahu wafratun ja'dun khatat, maksudnya lahu dia ada rambut panjang sampai ke pangkal telinga ni, dan rambut kerinting. Pemuda. Fi rawdatin khadra, di taman hijau. Dia kata hadis ni hadis sahih marfu'. Ulama hentam teruk, maksudnya bahkan sebahagian golongan yang daripada mereka pun tak bersetuju. Walaupun ada lah yang kata dhaif sangat. Ya, kalau dhaif sangat pun ni bab Tuhan, ketuhanan. Mana boleh ambil bab dhaif sangat? Kalau bab fadilat, punyalah kononnya tak nak ambil bab hadis dhaif. Ni hadis berkenaan dengan sifat Tuhan. Itu belum cerita tentang akidah Yahudi Nasrani berkenaan dengan Tuhan. Sebiji macam ni. Kami belajarlah dulu, kami baca kitab Talmud. Syekh kami ajar. Memang disebut Nabi Yaakob bergaduh dengan Tuhan tu macam bergaduh dengan orang, sama orang. Ini memang akidah berasal daripada Yahudi dan Nasrani. Okey, baik. Ini akidah jurus saya tak sambung. Okey, kemudian berkenaan dengan jihad. Saya tutup ni lah. Jihad. Jihad ni sifat makhluk. Jihad ni makhluk ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah kata Allah langsung tak mempunyai jihad. Tapi golongan Mujassimah ada terbagi pada 2. Ada tashbih naqis, dia kata Allah hanya ada satu jihad. Tashbih tam, Allah ada sebut jihad. Kalau kata Syekh Muhammad Khattab Subki, siapa yang kata Allah mempunyai jihad ulu, kafir dengan ijma'. Wa'iyyazubillah. Tengok ni. Sebahagian ulama seperti imam kita, Imam Qarafi, okey, menukilkan daripada Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan Imam Abu Hanifah bikufril qailina bil jihad wa tajsim. Kufur orang yang mengatakan jihad. Jihad ni kita panggil golongan jihawiyah. Jihawiyah ni ada sebagian ulama kata kafir, ada yang ulama kata fasik. Ada yang kata bezakan antara awam dan sebagainya. Tapi maknanya kita Allah Maha Suci daripada jihad. Wahabi Allah ada jihad atas. Sebab tu sebahagian golongan mereka kata semakin tinggi kita, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab mereka kata Tuhan tu ada dekat atas. Ada dekat jihad atas. Dan bahkan tak, fatwa yang dikeluarkan oleh mereka ni, Lajnah Daimah ni. Mereka kata siapa yang mengatakan, kami tak mengatakan Allah tu ada di atas atau di bawah, di kanan atau kiri, maka ini bertentangan bagi mereka dengan Quran dan Sunnah dan telah bertentangan dengan ijma' muslimin bagi mereka. Dan mereka kata apa? Fa in asarra fahuwa kafirun murtaddun. Siapa yang tak kata Tuhan ada jihad, kafir murtad. Ini fatwa rasmi, bukan fatwa biasa-biasa. Ni yang imam kita nukilkan dalam set apa. Saya ni baik. Tengok
Wahabi malu-malu nak kata Tuhan bertempat. Memang sebahagian mereka menolak Tuhan bertempat, tapi tokoh besar mereka antaranya ketika mensyarahkan akidah wasitiyah Ibn Taymiyah, mereka terang-terang mengatakan bahawa bila ditanya aina Allah yustafhamu biha anil makan. Ini bertanya tentang tempat, maka dia kata istifhamun Nabi SAW bi aina yadullu ala anna lillahi makanan. Mereka terang-terang kata Allah ada tempat. Dan tuan-tuan boleh tengok kalam para ulama apa yang ulama kata tentang orang yang isbat Allah tentang dengan tempat. Sebagian ulama bagi fatwa memang kufur, wal auzubillah. Cuma macam kita ahli sunnah wal jamaah, susah sangat nak mengkufurkan orang. Apatah lagi kita kata mereka ni mempunyai syubhat yang banyak. Dan syubhat tidak boleh dikatakan kufur. Tapi memang ini kesesatan yang sangat berat. Dan saya nak tutup dengan ni, berhati-hatilah wahai para penuntut ilmu usuluddin. Golongan Mujassimah ni terkenal dengan sanggup melakukan fitnah dan pendustaan. Dan di antara pendustaan yang mereka lakukan banyak, mereka akan boleh tengok dah kisah hari ni bagaimana mereka mendusta, membuat kisah-kisah palsu terhadap Syekh Nuruddin, kisah palsu terhadap Ustaz Engku. Memang ini tabiat yang kata Imam bukan Imam Taqiyuddin As-Subki, ini Imam Tajuddin As-Subki. Anaknya, bukan ayahnya. Ayahnya Taqiyuddin As-Subki, anaknya Tajuddin As-Subki. Beliau mengata wa fil mubtadi'ati la siyamal mujassimah. Dan di kalangan ahli bid'ah, terutamanya mujassimah, mereka mempunyai sifat tambahan yang tak ada pada mereka yang lain-lain, iaitu wa huwa annahum yarawna al-kadhib li nusrati madhhabihim. Mereka sanggup berdusta untuk memenangkan mazhab mereka. Dan saya tunjukkan dengan kitab ini, nak beritahu hati-hati. Contoh kitab Imam Abu Hanifah, mereka duk sesatkan Imam Abu Hanifah, tapi mereka tahu Imam Abu Hanifah ni menjadi ikutan. Jadi mereka tahqiq kitab Imam Abu Hanifah, tetapi mereka sesuaikan ikut kaedah mereka. Tapi ulama kita mengkaji, walhamdulillah. Tengok, kitab Wasiah Imam Abu Hanifah, mereka kata ketika Imam Abu Hanifah menceritakan tentang sifat istiwa, mereka mengatakan istiwanya Allah tanpa hajat dan menetap, wastaqarra alaih. Ini tafsiran yang mereka, tahrif yang mereka buat. Sedangkan bila dilihat kata-kata dalam manuskrip asal, nuqiru bi anna Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy min ghairi an yakuna lahu hajah wastiqrarun 'alaih. Maksudnya Allah istiwa atas arasy tanpa ada baginya hajat kepada arasy dan bukan dengan makna menetap di atas arasy. Tetapi bila mereka tahqiq, mereka kata tanpa ada hajat kepada arasy tetapi menetap di atas arasy. Jahat. Jahat. Dia bertukar daripada masdar kepada fi'il madhi, dan daripada Allah tak berhajat, Allah tidak menetap di atas arasy, mereka pusing Allah itu menetap di atas arasy. Jahat. Jadi saya sengaja nukilkan ni juga nak tunjukkan kepada kita bahawa mereka ni fitnah ni fitnah yang sangat dahsyat, dan berhati-hatilah dengan kitab-kitab yang diterbitkan oleh mereka. Dan saya tutup dengan ini, kembali kita kepada konsep tauhid 3 yang mereka buat tadi. Bila seseorang itu berpegang dengan konsep tauhid yang mereka buat, tengok ni. Bila tauhid rububiyah, mereka menjadikan orang kafir sebagai bertauhid, maka mereka tak memerangi. Dan bila tauhid uluhiyah, mereka menjadikan kaedah takfir kepada orang yang bertawassul dan beristighasah, maka mereka mengkafirkan umat Islam yang melakukan tawassul dan istighasah dan tabaruk. Dalam tauhid asma' wa sifat, menjadikan ayat mutasyabihat sebagai asas. Kemudian bila kita tidak beriman dengan tajsim yang mereka tu, kita pula kafir, tak ada tauhid asma' wa sifat, dan mereka mentasybih dan mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini natijahnya. Bila tauhid, orang kafir masih ada tauhid, namanya tauhid rububiyah. Orang yang bertawassul, tabaruk, istighasah tak ada tauhid uluhiyah, kafir. Majoriti umat Islam Asy'ariyah tidak menerima konsep tauhid asma' wa sifat mereka, kafir juga, sebab tidak mentajsimkan ataupun tak berpegang dengan kaedah sifat-sifat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu sajalah. Saya rasa minta maaf, saya nak berhenti 3.30 tadi, 10.30. Tapi ini sampai 10.44. Saya serahkan kembali kepada pihak moderator dan saya mohon maaf
Dan kalau ada soalan saya boleh terima, tak ada masalah. Saya boleh stop screen